tata bahasa. Ya, ada. Aina ada, Aina? Aina belum ada, Brian? Ada. Ada. Carson? Carson tak ada. Aina tak ada, Carson tak ada. Sekejap, Chi Xian Chi. Ada Chi Xian Chi? Ada. Ada. Ibi? Ada. Gan Winnie? Ada. Hao Jun Hong? Ada. Heng Hauser? Ada. Jason Lim? Cikgu cousinnya ada. Okay, cousin Yao ada, Okay, Li Hui Sin? Li Hui Sin? Tak ada. Seterusnya Lee Yun Hee? Ada. Okay. Lee Ming Hong? Ada. Lim Yu Hang? Ada. Marcus? Ada. Muhammad Adam? Muhammad Adam? Tak ada, Sam Hauser? Ada. T Zijing? Ada. T Jiaan? T Jiaan? T Jiaan? Cikgu nampak T Jiaan ada. Ada ke tak ada ni T Jiaan? Ada. Ada. Wee Jason? Ada. Yang Zekai? Ada. Okey, baik. Jadi ada 3 orang lagi yang belum masuk. Okey, baik. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada murid-murid cikgu yang baru masuk. Jadi hari ini hari Jumaat 24 September 2021. Kita akan teruskan lagi kelas kita pada pagi ini dengan kelas Bahasa Melayu tahun 3. Jadi hari ini kita masih dalam tema 5, Hargai Seni Budaya, unit 13, Raikan Tetamu. Dan tajuk hari ini ialah Tetamu dari Jepun. Tetamu dari Jepun. Okey, kita masih lagi dalam aspek tata bahasa. Okey, kita nak tengok hari ini berkaitan dengan kata ganda separa pula. Hari Selasa dan hari Rabu hari tu kita belajar tentang apa? Masih ingat tak? Hari Selasa dan hari Rabu kita belajar tentang apa? Ingat tak? Masih ingat tak? Hari Rabu. Kata ganda penuh. Okey, hari Selasa dan hari Rabu hari tu kita belajar berkaitan dengan kata ganda penuh. Okey, kata ganda penuh. Jadi hari ini kita teruskan lagi dengan topik yang baru iaitu kata ganda separa. Okey, kata ganda separa. Hari tu kata ganda penuh. Hari ni kata ganda separa. Macam mana kata ganda separa tu? Kita tengok sekejap lagi Okey, jadi hari ini murid akan dapat menyatakan konsep kata ganda separa. Murid dapat membina ayat menggunakan kata ganda separa. Di hari ini kita tengok buku teks muka surat 84. Okey, semua orang buka buku teks muka surat 84.
supaya nampak lebih jelas. Okey. Okey, kita tengok dulu muka surat 84. Ada gambar dan ada petikan. Lepas tu ada ayat yang perlu dilengkapkan. Dan juga ada bijak bahasa. Baik, seorang tolong baca boleh? Siapa nak baca? Cikgu nak dengar. Okey, Jason Lim. Okey, Jason Lim, baca petikan ni. Ayah Hanif dikunjungi tetamu istimewa. Tetamu itu ialah Iyalah. Encik Suzuka. Beliau rakan Ayah Hanif semasa belajar di Jeput. Ayah Hanif melayan Encik Suzuka dengan Mesranya. mesranya. Beliau membawa Encik Suzuka ke kampung halamannya di Johor. Encik Suzuka kagum kerana dapat melihat keistimewaan seni bina rumah tradisional Melayu. Okey, terima kasih Jason Lim. Bagus. Okey, seterusnya untuk bahagian ayat yang belum lengkap ni. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Kalau tak ada, cikgu nak petik nama dia. Tak ada? Okey, kalau tak ada, cikgu nak Muhammad Adam. Muhammad Adam dah ada dah. Muhammad Adam, baca Muhammad Adam. Muhammad Adam ada tak? Ada. Okey, Adam baca ayat yang belum lengkap tu. Ada 4 ayat tu. Baca. Ayah Hanif menerangkan keunikan rumah tradisional Melayu kepada kawannya. Tak payah jawab lagi. Tak payah jawab lagi. Baca yang ada dekat situ je dulu. Boleh? Boleh. Okey. Yang ni. Ialah kayu yang digunakan untuk menambahkan bumbung rumah. Menahan. Penahan bumbung rumah. Pada tingkat rumah tradisional Melayu mempunyai ukuran yang cantik. Encik Suzuka kagum melihat yang dilekatkan pada tiang rumah itu. Okey, terima kasih Adam. Baik, yang terakhir, bijak bahasa. Siapa nak baca? Tak ada? Tak ada, cikgu nak Kasen. Okey, Kasen. Baca, Kasen. Saya nak baca. Okey, Yuhang angkat tangan. Okey, Yuhang baca. Bijak bahasa. Bijak bahasa. Kata ganda separa ialah kata yang berbentuk terbentuk apabila suku kata pertama pada kata dasarnya mengalami pengulangan. Contoh: bebalai, kekura, jejentik, sesawang, selangit, Lelangit. lelangit. Okey, terima kasih Lim Yuhang. Okey. Baik, kawan-kawan yang lain. Dah dengar kan kawan-kawan kamu baca tadi? Betul? Baik, sekarang kita nak tengok sikit apa yang kawan kamu baca tadi tu. Kamu faham ke tak faham?
Jadi hari ni petikan dia bertajuk tetamu dari Jepun. Faham tak apa maksud tetamu? Ha. Masih ingat lagi apa itu tetamu? Ah, tak ada respon? Masih ingat atau tak ingat dah? Tetamu tu apa? Bila sebut tetamu, tetamu tu apa sebenarnya? Apa itu tetamu? Tak tahu? Tak tahu. Ah, yang lain? Yang lain takkan seorang pun tak tahu. Tetamu tu apa? Bila sebut tetamu, tetamu tu apa? Tetamu itu macam jiran lah, kawan-kawan lah. Okey, jiran, kawan-kawan. Uh, uh, Macam mana? yang datang rumah. Yang datang ke rumah. Okey. Macam jawapan daripada Ibi tu. Jiran ataupun kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja yang datang ke rumah kita. Kita panggil tetamu lah. Okey, boleh Yang Zekai, boleh Okey, yang mana datang ke rumah kita tu, kita anggap dia sebagai tetamu lah. Sama ada diundang atau tidak diundang lah. Okey, biasanya tetamu ni kita undang dia. Tahu apa maksud undang? Jemput dia datang. Tahu apa maksud jemput? Kamu panggil dia, ajak dia, jom datang rumah saya. Macam tu, boleh faham? Biasanya tetamu ni kita undang, kita panggil dia datang rumah. Contoh kamu ada buat birthday party. Jadi kamu nak orang datang ke rumah, kamu sediakan makanan dan macam-macam lagi lah. Jadi bila kamu dah sediakan makanan dan macam-macam lagi tu, kamu mesti nak panggil orang kan? Nak ajak orang datang ke rumah. Betul tak? Betul tak betul? Ke tak nak ajak orang datang ke rumah? Timothy tak faham? Okey, Timothy. Cikgu ulang lagi sekali. Tetamu ni macam mana? Tetamu ni contohnya, kamu ada buat birthday party. Ini cerita masa sebelum COVID lah. Sekarang tak boleh buat kan? Okey. Contoh, kamu ada buat birthday party. Jadi, kamu nak panggil kawan-kawan kamu datang. Betul tak? Supaya majlis kamu tu lebih meriah, lebih seronok. Boleh faham tak? Ke tak faham? Faham? Boleh. Boleh, okey. Bila kamu buat birthday party, kamu nak ajak orang datang ke rumah, kamu mestilah kena sediakan makanan dan macam-macam lagi lah. Kan? Sebab orang nak datang takkan tak makan kot. Jadi kamu kena sediakan macam-macam lah. Makanan, hiasan dan macam-macam lagi lah supaya nampak lebih menarik dan sebagainya. Jadi bila kamu panggil orang tu, orang yang datang tu kita akan panggil dia sebagai tetamu. Boleh? Faham? Kalau orang yang datang ke rumah kamu tanpa kamu jemput dia, itu pun kita panggil sebagai tetamu juga. Tapi tetamu tu tetamu yang tidak diundang lah. Kamu tak ada panggil dia datang rumah pun, tapi dia datang rumah kamu. Okey, boleh faham? Jadi tetamu ni dia lain sikit lah. Layanan dia kena istimewa sikit lah. Contoh kalau selalu kamu asyik makan ataupun minum air kosong aja, tetamu datang bagilah air special sikit. Contoh lah. Boleh faham? Supaya dia rasa gembira datang ke rumah kamu. Boleh? Faham? Okey, baik. Jadi dekat sini cerita ni, tetamu ni dari Jepun, dari negara Jepun. Tahu apa itu Jepun? Siapa tak tahu Jepun tu apa? Jepun ni sebuah negara. Japan. Pernah dengar Japan? Jepun. Negara Jepun. Pernah dengar? Ke tak pernah dengar? Tahun 3 pernah dengar tak negara Jepun? Boleh dengar? Pernah dengar negara Jepun? Tak pernah. Tak pernah. Kartun pernah tengok kartun lah tu macam kamu letak
kamu punya profile picture tu kamu guna gambar Saitama kan? Betul? Ha? Betul? Kamu guna kartun Saitama tu, One Punch Man, kan? Okay, One Punch Man ni dia kartun dari Jepun lah. Negara Jepun. Jepun yang buat kartun ni. Boleh faham? Kalau macam Upin Ipin, kartun Malaysia. Oh, Okay, boleh faham? Upin Ipin, lagi apa? Apa lagi tu? Agent Ali ke? Itu kartun Malaysia. Itu kartun Malaysia. Tapi kalau kartun Jepun, contoh Doraemon. Doraemon tahu Doraemon? Tahu Doraemon? Doraemon. Kan? Itu kartun Jepun. Lagi macam kartun yang sekarang yang kamu suka tengok apa lagi? Macam Yuhang dia guna tu Saitama tu kan, One Punch Man. Itu kartun Jepun juga. Kartun Jepun juga. Banyak kartun Jepun sangat banyak. Okay, sangat banyak kartun Jepun. Okay, jadi faham negara Jepun? Negara Jepun yang bendera dia ada bulat tengah warna merah tu. Negara matahari terbit. Okay, itu Jepun. Pernah dengar tempat nama Tokyo? Tokyo. Tak pernah? Itu di Jepun lah. Itu di Jepun. Okey, baik, kita tengok ayat dia. Dia kata, Ayah Hanif dikunjungi tetamu istimewa. Ayah Hanif ni didatangi ataupun dikunjungi ataupun dilawati oleh tetamu istimewa. Tetamu istimewa ni special punya tetamu lah. Okey. Tetamu itu ialah Encik Suzuka. Encik Suzuka. Nama tetamu tu Encik Suzuka. Beliau rakan. Rakan ni kawan lah. Rakan ni kawan. Ayah Hanif semasa belajar di Jepun. Dulu ayah Hanif dalam cerita ni dia kata ayah dia belajar di Jepun. Jadi Encik Suzuka ni kawan dia. Boleh faham? Boleh faham lah? Setakat ni boleh faham perenggan pertama? Ini perenggan pertama. Perenggan 1. Cikgu dah terangkan. Faham Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Ayah Hanif melayan Encik Suzuka dengan mesranya. Maksudnya ayah Hanif ni layan Encik Suzuka ni dengan baik dia. Dengan mesra. Mesra ni ramah. Okey, jadi dia tak adalah buat tak tahu je dekat Encik Suzuka ni. Dia layan dengan baik dia, dengan mesranya. Beliau membawa Encik Suzuka ke kampung halamannya di Johor. Jadi ayah Hanif ni dia bawa Encik Suzuka ni jalan-jalan ke mana? Ke kampung halamannya. Kampung halaman ni macam kamu lah. Kalau kamu orang Gemencih, kampung halaman kamu di Gemencih. Kalau kamu orang Melaka, kampung halaman kamu di Melaka. Boleh faham? Itu maksud kampung halaman. Boleh faham tak? Kampung halaman tu apa? Ada yang tak faham? Tak faham cakap tak faham. Jangan diam je. Faham tak apa itu kampung halaman? Yang Sekai faham tak? Yang Sekai. Yang Sekai faham tak kampung halaman? Kampung halaman. Sikit faham, sikit tak faham. Okey. Baik, dengar lagi sekali cikgu terangkan. Kampung halaman ni ialah tempat di mana kamu dilahirkan. Faham apa maksud tempat di mana kamu dilahirkan? Kalau kamu lahir di Gemencih, contoh kamu lahir dekat Gemencih, kan? Kamu membesar dekat Gemencih. Jadi kampung halaman kamu ialah Gemencih. Boleh faham? Bolehkah saya pergi nanti? Ya, boleh. Boleh faham tak? Kampung halaman. Contoh, kamu ni dilahirkan di Melaka dan membesar di Melaka. Sampai kamu besar pun di Melaka juga. Dari kecil sampai besar di Melaka. Jadi kampung halaman kamu di mana? Adakah di Gemencih?
Tak di Melaka. Boleh faham? Okey. Jadi faham kampung halaman Jadi kampung halaman ayah Hanif ni di Johor. Di Johor, negeri Johor. Tahu Johor? Ke ada yang tak tahu Johor? Ada yang tak tahu Johor? Siapa tak tahu Johor tu apa? Nanti dia, cikgu Johor tu apa? Johor bukan sejenis makanan Johor ni nama tempat. Okey, nama negeri. Okey, Encik Suzuka kagum. Apa maksud kagum? Kagum. Wah. Wah. Okey, boleh faham tak? Kagum tu macam mana? Wah. Boleh? Tak faham? Contoh kamu nampak sesuatu yang sangat menarik. Kamu, wah. Itu kagum lah. Okey, nama lain dia teruja. Okey, teruja. Nanti kalau cikgu cakap teruja, kamu tak tahu pula teruja tu apa. Jadi cikgu buat gaya. Wah, itu kagum. Okey, kamu rasa shock. Rasa macam teruja. Rasa macam orang kata apa? Bila tengok satu benda tu kamu rasa wow. Okey. Jadi kagum kerana dapat melihat keistimewaan seni bina rumah tradisional Melayu. Okey, jadi Encik Suzuka ni dia rasa kagum. Dia rasa wow sebab dapat lihat istimewanya seni bina rumah tradisional Melayu. Rumah tradisional Melayu ni maksudnya rumah orang Melayu yang lama. Yang lama. Orang Melayu dulu rumah dia macam ni. Boleh faham? Kalau zaman sekarang ramai yang tak nak duduk lagi rumah yang macam ni. Dia nak duduk rumah macam rumah teres. Rumah teres ni macam rumah cikgu lah. Okey, rumah yang dibuat menggunakan batu. Boleh faham? Yang ni rumah ni dibuat daripada papan. Kayu. Boleh faham? Boleh faham tak? Tak. Boleh, okey. Jadi rumah zaman dahulu, rumah-rumah orang Melayu dahulu dia diperbuat daripada kayu. Okey, diperbuat daripada kayu. Jadi berbeza dengan rumah zaman sekarang, banyak menggunakan batu bata. Guna batu. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, baik. Jadi kita tengok soalan dia. Ayah Hanif menerangkan keunikan rumah tradisional Melayu kepadanya. Menerangkan keunikan ni maksudnya dia ceritakan lah. Dia cerita apa yang istimewanya, apa yang uniknya. Istimewa tu unik lah. Maksud istimewa ialah unik. Okey, special. Apa yang specialnya rumah tradisional Melayu ni? Ayah Hanif cerita. Kayu yang digunakan untuk menahan bumbung rumah. Tahan. Kata dasar dia tahan. Menahan ni maksudnya tahan. Tahan ni maksudnya sokong. Contoh. Kamu nak berdiri. Tapi kaki kamu sakit. Kamu guna tongkat. Tahu apa itu tongkat? Pernah tengok tak tongkat? Kalau orang yang patah kaki. Kaki dia patah, dia guna tongkat. Yang pernah tengok tak yang orang jalan pakai tongkat tu? Cikgu tak ada. Kalau orang tua, nenek-nenek dia jalan pakai tongkat. Pernah tengok tak? Itu tongkat. Kenapa dia guna tongkat? Untuk tahan. Supaya tak jatuh. Boleh faham tahan? Menahan. Okey, support. Bahasa Inggeris panggil support. Bahasa Melayu panggil menahan. Okey. Baik, seterusnya nombor 3. Pada tingkap. Tahu apa itu tingkap? Ada tak yang tak tahu tingkap tu apa? Tak tahu cakap tak tahu jangan diam, cikgu risau Senyap je hari ni. Okey, tingkap. Bahasa Inggeris panggil window. Boleh faham? Tingkap. Boleh. Okey, tingkap rumah tradisional Melayu mempunyai ukiran yang cantik. Ukiran. Apa itu ukiran? Kata dasar dia ukir.
Ukiran ni corak lah yang dibuat pada kayu. Contoh ni, nampak ni dekat ni. Kamu nampak tak? Dekat rumah ni, dia ada lubang-lubang ni, nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak tak? Cikgu macam cakap sorang-sorang ni. Tak ada respon ni tahun 3 ni. Kenapa? Boleh nampak tak lubang-lubang dekat pintu, dekat tingkap ni? Nampak tak? Ini kita panggil ukiran. Corak, design yang dibuat pada kayu ni. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, dan nombor 4 dia kata Cik Suzuka kagum. Kagum tadi cikgu dah cakap wow lah, wow. Rasa teruja melihat yang dilekapkan pada tiang rumah itu. Dilekapkan, lekap kata dasar dia. Lekap ni maksudnya dilekatkan lah. Dipasang. Boleh faham apa maksud dipasang? Install. Pernah dengar perkataan install? Install mesti pernah dengar kan? Install game. Pernah dengar install game? Tak pernah dengar? Pasang tahu, pasang. Pasang pun tak tahu. Tahu ke tak tahu ni? Tak ada respon. Cikgu pun tak ada respon lah. Tunggu kamu. Kamu tak nak cakap, cikgu tak nak cakap. Ha? Apa? Faham. Apa yang kamu faham? Cikgu tanya lambat je respon pagi ni. Tak nak Google Meet ke? Tak nak Google Meet, tak payah buat Google Meet. Senang je. Kamu jangan buat perangai macam tahun 6. Tahun 6 mereka dah mula malas dah. Cikgu tak suka kalau ajar Google Meet tapi tak ada respon. Buat apa ajar Google Meet kalau tak ada respon? Okay, jadi kita buat Google Meet sebab kita nak berbincang. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okay, cikgu tak nak kamu hanya tunggu jawapan. Kalau tunggu jawapan, kamu salin je. Kamu tak nak fikir. Bila kamu tak nak fikir, kamu tanya salin. Bila kamu nak pandai bahasa Melayu? Ingat, kita belajar bahasa Melayu bukan untuk jawab soalan exam saja tau. Bukan hanya untuk jawab exam sahaja. Bukan untuk jawab soalan sahaja. Okay, kita belajar untuk faham bahasa Melayu tu. Macam mana kamu belajar English supaya kamu dapat speaking. Kan? Boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik. Boleh menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Macam tu juga kamu belajar bahasa Melayu. Untuk kamu boleh dapat gunakan bahasa Melayu tu dengan baik. Dapat berkomunikasi dengan baik. Dapat bercakap dengan baik dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kamu hanya belajar bahasa Melayu, kamu fikir hanya untuk jawab soalan exam, jawab soalan peperiksaan, jawab soalan kuis, salah tu. Okay. Kenapa cikgu ajak kamu bercakap? Sebab cikgu nak biasakan kamu dengan bahasa Melayu. Tapi kalau kamu tak nak bercakap, cikgu tanya kamu senyap, kamu malas ke, kamu malu ke, cikgu tak tahu. Dia akan memberi kesan kepada kamu nanti bila naik tahun 4, tahun 5, tahun 6. Sebab sekarang bahasa Melayu tahun 3 masih senang. Masih senang. Very easy. Naik tahun 4, 5, 6 dia jadi makin susah. Bila makin susah, kalau kamu tak boleh pandai bahasa Melayu dengan baik, dia akan jadi lagi susah. Sebab tu cikgu ajak bercakap. Sebab kamu kat rumah belum tentu bercakap bahasa Melayu dekat rumah. Betul? Ke cikgu salah? Kat rumah ada cakap bahasa Melayu ke? Hari-hari. Siapa kat rumah cakap bahasa Melayu? Angkat tangan. Bagi tahu cikgu. Ada? Yang Zekai ada cakap bahasa Melayu kat rumah? Tak ada kan? Ibi pun tak ada kan?
Di WhatsApp cakap dengan kamu bahasa Melayu loh. Dengan cikgu aja kan? Betul? Dengan orang lain ada cakap bahasa Melayu? Tak ada. Tak ada. Jadi gunakanlah masa dengan cikgu ni untuk kamu praktis. Untuk kamu berlatih. Guna bahasa Melayu. Sebab tu cikgu ajak kamu cakap. Bukan saja-saja ajak kamu cakap. Cikgu nak bagi kamu biasa guna bahasa Melayu. Jadi sebab tu cikgu nak kamu bagi respon. Respon tu kamu kena menjawab. Cikgu tanya, kamu jawab. Kamu tanya, cikgu jawab. Kalau kamu malas nak bercakap, tunggu jawapan saja sampai habis kelas. Apa kamu dapat? Buang masa. Betul tak? Jangan buang masa. Ada masa dengan cikgu ni 1 jam, guna betul-betul untuk belajar, untuk bercakap bahasa Melayu. Ini masa untuk kamu test. Sebab kalau kamu salah cakap pun, cikgu tak marah. Jangan risau. Salah cakap, cikgu tak marah. Cuma cikgu marah bila kamu tak mau cakap. Bila kamu tak mau cakap, kamu dah buang masa 1 jam duduk dalam kelas BM, tapi apa pun tak dapat. Hanya dapat salin balik latihan ataupun kerja yang cikgu bagi dalam buku, kemudian hantar dekat WhatsApp ataupun hantar dekat Google Classroom. Dah. Kamu kata kerja kamu dah selesai. Tapi, apa kamu dapat? Tak dapat apa. Jangan ada sikap macam tu. Kamu baru tahun 3. Jangan malas. Dan jangan biasakan diri kamu dengan main game sampai kamu rasa malas nak belajar lagi. Tolong Tolong. Ni cikgu nasihat. Sebab cikgu tengok dah ramai yang dia asyik sibuk dengan game. Masa kelas dengan cikgu pun dia main game. Lepas tu bila cikgu tanya dia, dia dia tak tahu jawab. Dia tak tahu jawab. Sebab apa? Sebab cikgu cakap dalam Google Meet, dia minimize ataupun dia buka game. Dia dengar, tapi dia tak faham apa. Sebab dia tak nak tanya, dia tak nak belajar. Buang masa. Mak kamu ingat kamu belajar, tapi kamu buat benda lain. Jangan buat benda lain. Ini nasihat cikgu. Okay, ini nasihat cikgu. Cikgu tak nak murid cikgu jadi macam tu. Okay, jadi belajarlah betul-betul supaya kamu dapat sesuatu. Setiap hari kamu belajar sesuatu. Learn something. Boleh faham? Boleh Okay, baik. Tiang rumah. Kita tak habis lagi ni bincang soalan 64. Tiang rumah. Tahu apa itu tiang? Tiang. Setiap rumah mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang, nanti dia roboh. Roboh tu maksudnya jatuh lah, fall. Okay, setiap rumah mesti kena ada tiang. Okay, tiang. Tiang ni penting. Tak ada tiang, nanti rumah boleh roboh. Okey, seterusnya kita tengok bijak bahasa. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kata ganda separuh. Hari tu kata ganda penuh ataupun nama lain dia kata ganda seluruh. Hari ni kita nak tengok kata ganda separuh. Separuh ni apa? Kata ganda yang terbentuk apabila suku kata pertama. Suku kata pertama. Apa maksud suku kata pertama? Apa itu suku kata? Suku kata tahu tak suku kata? Tak. Suku kata. Contoh. Cikgu tanya kamu. Dengar betul-betul. Soalan cikgu. Dengar betul-betul. Suka. Suka. Perkataan suka. S-U-S-U-K-A-K. Suka. Boleh dengar? Dengar? Okey. Suka ada berapa suku kata? 2. 2. Bagus, Ibi. Ada 2 suku kata. Suka. Suka. Boleh faham? Itulah suku kata. S-U-Su. 1 suku kata. K-A-K. 2 suku kata. Suka. 1 perkataan ada 2 suku kata. Suka. Boleh faham? Dan dia kata ni, kata yang terbentuk apabila suku kata pertama. Kalau suka, yang mana suku kata pertama dia? Su. Su. Bagus, Ibi.
faham apa itu suku kata pertama? Yang lain faham tak suku kata pertama tu apa? Okey, faham Pada kata dasar. Yang ni dia kata pada kata dasar. Ingat, kata dasar ni kata yang tak ada imbuhan. Kata yang tidak ada imbuhan. Boleh faham? Ke tak faham? Boleh. Boleh. Okey, cikgu bagi satu contoh. Bola. Bola. Tahu bola? Tahu. Okey. B-O-L-A lah. Bola. Okey. Kata dasar dia bola. Dia ada berapa suku kata bola? 2. 2. B-O-L-A lah. Bola. Apa suku kata pertama dia? B-O-Bo. Betul? Betul. Okey. Betul. Okey, kita tengok contoh Kata yang terbentuk apabila suku kata pertama pada kata dasarnya mengalami pengulangan. Apa maksud mengalami pengulangan ni? Pengulangan ni maksudnya repeat. Repeated. Repeat. Ulang. Repeat. Tahu apa maksud ulang? Ulang. Tahu apa maksud Tahu, ulang? tahu. Repeat again. Do it again. Ulang. Kan? Kamu tengok movie lah. Tengok video dekat YouTube, kamu ulang balik, repeat balik. Tahu tak? Tahu Faham Okey. Dia ulang balik dekat suku kata pertama dia. Macam tadi bola, dia ambil yang dekat bo tu, dia tukar je jadi be. Dia tukar jadi i. Bo tu jadi i. Bo tu jadi i pula. O tu jadi i. B-O-Bo dia tukar jadi B-E. Be. Dia tambah be. Bola. Dia tambah be dekat depan. Boleh faham? Oh. Contoh rumah. Rumah ke apa perkataan Tahu lagi? saya tahu ini. Faham Okey, contoh kura-kura. Pernah dengar kura-kura? Kura-kura tahu kura-kura tu apa? Tahu. Tahu Okey, contoh kura-kura. Kura-kura tu kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Kalau tak nak jadi kata ganda penuh, nak tukar jadi kata ganda separa, kita tukarkan dia jadi kekura. Kekura. Kura. Boleh faham? Boleh. Okey, contoh rama-rama. Tahu rama-rama? Butterfly. Tahu. Rama-rama. Kita nak tukar. Rama. Kata ganda penuh rama-rama. Kita nak tukar jadi Rama. kata ganda separa. Dia jadi rama. Kita tengok huruf depan itu. Kalau huruf depan dia huruf R. Contoh rama. R. Kita tukar. Kalau sebelum ni dia ra. Kita tukar jadi re. Jadi rama. Boleh faham? Tapi bukan semua perkataan kita boleh tukar sebab dia bergantung kepada maksud dia juga. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi. Berbalai, kekura, jejentik, sesawang, lelangit. Apa itu berbalai? Berbalai ni ialah tempat yang dibuat menggunakan kayu ataupun buluh untuk tidur. Contoh kalau dekat rumah kamu ada apa? Ada macam satu gazebo. Pernah dengar gazebo? Tak pernah dengar? Tak pernah? Cikgu tunjuk sikit Cikgu tunjuk. Sekejap Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okey, berbalai. Contoh berbalai. Dalam gambar ni pun tak banyak gambar berbalai. Ni contoh Contoh, ni kerusi. Yang dibuat daripada kayu tapi kerusi ni boleh kita guna untuk duduk atau baring. Boleh juga panggil berbalai. Lagi contoh berbalai yang ada. Ni tengok ni contoh gambar ni.
Kan perempuan ni duduk kat kerusi tu. Boleh juga dianggap sebagai berbalai. Berbalai ni biasanya gambar yang macam ni. Ni. Okey. Boleh duduk, boleh lepak, boleh baring. Okey. Kalau rumah-rumah moden sekarang, mereka buat apa? Mereka buat loteng. Dia macam loteng, tapi bukan loteng ah. Ni tempat untuk berehat-rehat. Okey. Ni berbalai. Ataupun macam gazebo. Gazebo. Cikgu tunjuk sikit gazebo. Cikgu rasa yang ni kamu pernah tengok. Ni yang macam ni. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Cikgu rasa semua orang pernah tengok ni. Ni yang macam ni. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak ini? Pondok macam ni. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok? Pernah. Pernah kan? Ada rumah orang dia beli benda ni ataupun dia buat benda ni. Ni. Saya tak ada. Tapi saya ada melihat. Pernah melihat. Okey, selalunya ada dekat R dan R, rehat dan rawat di atas lebuh raya atau highway. Kalau kamu perasan. Sekarang kamu dah lama tak naik highway kan? Sebab apa? Covid, tak boleh pergi jalan mana-mana. Jadi kalau dulu kalau kamu selalu naik, kamu boleh nampak benda ni ada. Okey, selalu ada dekat taman-taman lah. Taman-taman. Okey, taman-taman ada lah benda-benda ni untuk berehat-rehat. Ini boleh dipanggil sebagai berbalai. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok lagi apa lagi tu. Kekura. Okey, kekura ni kura-kura lah. Kura-kura. Siapa tak tahu kura-kura tu apa? Ada tak dia masih tak tahu kura-kura tu apa? Tahu. Kura-kura bahasa Cina panggil apa? Kura-kura. Kura-kura bahasa Cina panggil apa? Ukui. Apa? Ukui. 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 Kura-kura. Ukui. Ukui. Okey, semua kawan-kawan faham? Lee Min Hong faham? Lee Min Hong? Lee Min Hong ada tak? Faham tak? Faham tak Lee Min Hong? Kura-kura, kekura. Okey, seterusnya. Jejentik. Pernah dengar tak perkataan jejentik? Pernah dengar tak? Jejentik. Siapa pernah dengar? Bagi tahu cikgu. Okey, Ibi pernah dengar. Ibi, jejentik tu apa Ibi? Itu mosquito, itu baby ya. Pandai pun. Mosquito punya baby. Okey, anak nyamuk. Sebelum jadi nyamuk, dia jadi jejentik. Dia macam ulat. Duduk dalam air. Pernah tengok tak? Dia bergerak macam ni. Dia bergerak macam ni. Okey, jejentik. Kita tengok sikit lah bagi kawan-kawan tengok. Takut kawan-kawan tak faham. Sebab kawan-kawan kamu ni pemalu. Dia tak nak cakap. Cikgu dah sebut. Dia tak nak cakap. Cikgu panggil dia tak nak jawab. Cikgu tak tahulah. Saya pernah tengok jejentik. Okey. Jejentik ni. Yang macam ni. Ni. Pernah tengok tak? Dia di saya punya air. Dalam air biasanya. Kalau ada dalam air, bahaya. Lebih baik buang air tu. Kau tak nanti jadi tempat pembiakan nyamuk. Nyamuk jadi banyak. Lepas tu nanti kalau siapa kena denggi, kamu kena saman dengan dengan penguat kuasa. Okey. Penguat kuasa kesihatan. Nanti mereka datang cek dekat rumah. Wah, dekat rumah kamu ada banyak jejentik. Inilah sebabnya nyamuk banyak. Lepas tu kamu kena saman. Okey, jadi ingat jejentik ni ialah anak nyamuk lah. Sebelum jadi nyamuk,
Dia jentik. Boleh faham? Siapa tak faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Seterusnya. Apa lagi ada dekat sini ni? Okey, sesawang. Sesawang. Tahu sesawang? Tak tahu. Tak tahu. Sesawang ni kata apa sebelum jadi kata ganda separa dia kata dasar pula. Kata ganda penuh sawang-sawang. Sawang-sawang. Jadi sesawang ni apa? Spider web. Tahu spider web? Tahu. Spider web tahu spider web. Tahu. Spider web ni sarang labah-labah. Tahu sarang Saya labah-labah. tahu. Timothy tahu. Timothy bahasa Cina panggil apa? 蜘蛛网。蜘蛛网。 Ni. Pernah tengok? Spiderman. Spiderman. Okey. Spiderman white. Spiderman white. Spider web. Okey, spider web. Laman web. Laman web yang macam ni. Sebab tu dipanggil laman sesawang. Kan? Laman sesawang. Contoh kamu search internet kan. Surf internet, cari maklumat. Kita panggil laman sesawang. Bahasa Inggeris kita panggil website. Okey? Boleh? Tapi kalau sesawang saja, sesawang ialah sarang labah-labah. Okey, sarang labah-labah ataupun spider web. Boleh faham? Siapa tak faham? Bagi tahu. Saya paham. Okey, faham bagus. Yang tak faham kena tanya, jangan tak tanya. Tak rugi 1 jam masuk kelas cikgu, apa pun tak faham. Okey. Dan yang terakhir, lelangit. Ada perkataan lelangit kat situ. Tahu tak lelangit tu apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu kita tengok. Kita belajar. Tak tahu kita belajar. Cikgu nak kamu dapat sesuatu hari ni. Jangan belajar dengan cikgu tapi apa pun tak dapat. Okey, lelangit tu apa? Lelangit ni bahagian ni. Ni. Lelangit. Setiap orang ada lelangit. Okey, lelangit. Kalau kamu pergi cek dengan doktor gigi suruh buka mulut kan? Yang bahagian atas tu. Bahagian atas ni. Bahagian ni yang cikgu tunjuk ni. Nampak tak? Kalau kamu tengok kanak-kanak ni, mulut dia dalam lelangit dia ni ada benjolan, ada bengkak, ada macam belon. Ni something wrong ni. Ada apa ni dalam ni? Bahaya. Ni lelangit ni, tempat yang dia tunjuk. Alah, tak jelas pula. Ada tak gambar yang lebih jelas? Ni tengok ni, lelangit dia ada apa tu? Ni ada penyakit ni, kesian dia. Okey. Kalau normal, tak ada sakit apa, dia takkan jadi macam ni. Okey. Ni lelangit. Ni lelangit. Nampak ni? Siapa tak faham lagi lelangit tu apa? Faham. Faham Kalau faham, bagus. Baik, sekarang kita nak pergi ke apa itu kata ganda separa. Kita nak tengok konsep dia dulu. Kita nak tengok konsep kata ganda separa. Tadi kita dah kenal sikit-sikit dengan kata ganda separa. Sekarang kita nak tengok konsep. Nanti yang ni jangan lupa salin dalam buku tata bahasa. Okey, kata ganda separa terbentuk apabila suku kata pertama pada kata dasarnya mengalami pengulangan. Macam tadi cikgu cakap, kalau rama-rama, dia jadi rerama. Okey. Contoh kata ganda separa. Berbalai, kekura, jejentik. Contoh ayat dia. Ayah sedang berehat di atas berbalai itu. Jejentik ialah anak nyamuk yang rupanya seperti ulat kecil dan hidup di dalam air. Ni dalam ni salah eja ni. Cikgu short form pula.
Sepatutnya D-A-D-A, L-A-M, lam. Ya. Okey. Okey. Nombor 3. Ali memelihara seekor kekura di rumahnya. Siapa yang dekat rumah dia ada pelihara kura-kura? Ada tak? Ada tak? Yang dia pelihara kura-kura. Letak dalam akuarium ke? Ada? Tak ada? Tak ada Sebab cikgu ingat kura-kura pun ramai juga yang suka pelihara. Selain daripada ikan hiasan. Okay. Apa ikan? Ikan apa? Kasen. Kenapa kasen? Aina. Kasen ada kura-kura. Wah, macam mana kamu tahu? Kita pernah pergi rumah dia. Oh, kamu pernah pergi rumah dia. Betul Kasen? Rumah kamu ada kura-kura? Ah, Kasen. Rumah kamu ada kura-kura ke Kasen? Kasen? Oh, Kasen. Cikgu tak dengar suara kamu. Rumah kamu ada kura-kura? Ya ada. Ada. Okey, baik. Nanti Kasen cerita sikit. Seronok tak bela kura-kura? Cikgu tak dengar suara Kasen. Dengar bising je. Cikgu, Ya. saya punya kura-kura sudah mati. Kura-kura sudah mati. Kenapa mati? Kura-kura bukan selalu hidup lama. Dia, saya ada 4 kura-kura. Dia mati sendirilah. Dia mati sendiri. Nah, Sebab apa tak tahu. tak tahu. Mungkin Dia kamu mau mati. tak bagi dia makan kot. Saya ada pagi dia makan. Oh, okey. Tak apalah nak buat macam mana dia nak mati kan. Selalunya kura-kura ni dia hidup lama. Okey. Kalau kamu pergi dekat zoo ke yang ada kura-kura besar tu, pernah tengok tak kura-kura yang besar tu? Pernah tengok tak? Tak pernah. Kalau dekat zoo Melaka ada banyak ekor kura-kura besar. Umur dia dah lebih 100 tahun. Wah, tengok tu. Dia boleh hidup lama kura-kura ni. Kura-kura boleh hidup lama. Okey, jadi hari ni kita nak lengkapkan dulu ayat ni. Guna kata ganda separa yang sesuai. Kata ganda separa tu dah ada dalam petikan ni. Jadi kita tengok sama-sama. Nombor 1. Ayah Hanif menerangkan keunikan rumah tradisional Melayu kepada apa? Kepada apa? Guna kata ganda separa yang ada dalam petikan. Dalam petikan ni ada 4 kata separa. Kata ganda separa. Jadi nombor 1 tu apa jawapan dia? Menerangkan keunikan rumah tradisional Melayu kepada apa? Kepada kekuda, tetupai, kekisi, tetamu. Tetamu. Okey, nombor 1 tu tetamu jawapan dia. Tetamu ni apa maksud? Tetamu ni orang yang diundang untuk menghadiri sesuatu majlis lah. Ataupun macam dalam cerita ni, Encik Suzuka ni tetamu kepada Ayah Hanif sebab dia datang dari Jepun. Okey, datang melawat Encik ataupun Ayah Hanif ni. Okey, yang kedua ialah kayu yang digunakan untuk menahan bumbung rumah. Kayu yang tahan bumbung. Kayu apa tu? Kekuda. Kekuda. Ni kekuda ni. Sebelum nak buat bumbung, nak letak bumbung tu, kena buat kayu kekuda ni dahulu. Sekarang ni dia guna kayu ke guna besi?
Besi. Sekarang dah guna besi. Rasa-rasa sebab apa guna besi? Kenapa tak guna kayu lagi? Kayu not strong. Kayu susah nak cari. Yang Zekai cakap kayu tak kuat. Betul? Ah. Okey. Sebenarnya jawapan kamu betul. Tak ada salah pun. Kayu susah nak cari. Betul Aina cakap. Sebab apa kalau nak ambil kayu kena buat apa? Potong pokok. Kena tebang pokok. Bila nak tebang pokok nanti habislah hutan kan. Jadi sebab tu kata kayu susah nak cari. Kalau ada pun harga dia mahal. Tahu apa itu mahal? Mahal tahu mahal? Tahu. Expensive. Okay, mahal. Harga dia mahal kayu. Kayu lagi mahal daripada besi. Jadi bila kayu mahal nak buat rumah rugilah kalau guna kayu. Duit kena keluar banyak. Jadi gunalah besi. Besi lebih ringan. Dan apa beza besi dengan kayu? Besi dia tak kena makan dengan anai-anai. Tahu apa itu anai-anai? Termites. Pernah dengar anai-anai? Anai-anai ni dia sejenis macam semut. Dia makan kayu. Tahu tak? Termites. Pernah tengok? Tak pernah tengok. Pernah ke tak pernah? Termites. Bahasa Inggeris termites. Bahasa Melayu anai-anai. Pernah dengar tak? Tak pernah. Pernah ke tak pernah? Pernah. Ibi pernah dengar anai-anai? Okey, Ibi tahu tak bahasa Cina panggil apa anai-anai? Pai-mai. Yang lain tahu tak? Tahu. Tahu, okey. Anai-anai ni dia makan kayu. Bila dia makan kayu, kayu tu jadi apa? Jadi rosak Bila jadi rosak nanti rumah boleh runtuh, boleh roboh, boleh jatuh. Jatuh atas kita, boleh mati kita. Jadi jangan, sebab tu sekarang orang dah guna besi, orang tak guna kayu lagi sebab tak mau anai-anai makan. Okey, yang ketiga, pada tingkap rumah Melayu, rumah tradisional Melayu mempunyai ukiran yang cantik. Apa yang pada tingkap tu? Kekisi. Tadi kekuda ni maksudnya kayu untuk menahan bumbung rumah. Yang ketiga kekisi. Kekisi tu apa? Kekisi tu kayu atau besi atau sebagainya yang dipasangkan tegak pada tingkap. Okey, kekisi. Kekisi sekarang kita panggil grill. Tahu grill? Grill tahu grill? Pernah dengar grill? Dia macam satu besi yang kita guna untuk tak bagi orang jahat masuk dekat rumah kita, masuk ikut tingkap. Kita tutup tingkap kita dengan besi-besi yang macam nanti kita tengok. Okey, dan yang keempat, tertupai Tak ada jawapan lain tertupai. Tertupai ni apa pula? Tertupai ni keratan kayu yang dilekapkan ataupun dipakukan pada tiang dan lain-lain untuk menyangga. Menyangga ni menopang ataupun menahan sesuatu supaya tidak runtuh. Okey, kita tengoklah gambar supaya kamu lebih faham. Ni tetamu. Orang yang diundang untuk menghadiri sesuatu majlis. Ini tetamu. Kalau orang datang ke rumah kamu ni, kita anggap sebagai tetamu. Rasa-rasa mana tuan rumah? Itu Yang pakai baju ada memakai congkak Songkok. Itu songkok. Ni songkok. Bagus yang Zekai. Namanya songkok. Dia macam topi songkok ni macam topi tapi dia pakaian orang Melayu. Okey. Ini mungkin tuan rumah sebab tengok dia jemput orang, mempersilakan orang masuk ke rumah dia. Okey, ini tuan rumah. Jadi yang lain-lain ni kita panggil sebagai apa? Tetamu. Bagus. Okey, yang ni, ni yang dipanggil sebagai kekuda. Ada yang guna kayu, ada yang guna besi. Zaman sekarang banyak rumah guna besi. Sebab cikgu cakap tadi, kayu mahal. Lepas tu, kayu ni berat. Dah berat. Lepas tu, anai-anai suka makan. Bila anai-anai makan, dia rosak, nanti dia runtuh. Dia jatuh. Jatuh atau orang, mati. Jadi kalau kayu guna besi, anai-anai tak makan. Jadi dia lebih kuat.
Dia lebih tahan. Okey. Tetapi dia ada juga kelemahan dia juga. Kalau angin terlalu kuat dia boleh terangkat, boleh tercabut. Sebab ringan, angin kuat sangat boleh angkat bumbung rumah sebab ringan sangat. Okay, tapi kedua-dua ni sebenarnya semua rumah pernah guna. Okey, ada baik dan buruk dia lah. Ini dipanggil kekuda. Kayu untuk menahan bumbung rumah. Yang ketiga, kekisi. Ni kekisi yang diperbuat daripada kayu. Ini kekisi yang diperbuat daripada besi. Cikgu rasa semua rumah ada benda ni sekarang. Betul tak? Kita pasang kekisi ni supaya orang jahat tak boleh masuk. Pencuri tak boleh masuk ke rumah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, yang keempat. Tertupai. Apa itu tertupai? Ni tertupai ni kita pasang dekat tiang supaya lebih kukuh, lebih kuat tiang tu. Okey, jadi tiang tu tak adalah terbalik. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, tertupai ni dia buat ukiran. Dia buat cantik-cantik. Tengok ni, siap ada bentuk-bentuk lagi. Dia ada design dia, cantik. Okey, biasanya orang guna kayu biasa je. Tapi yang ni dia buat cantik-cantik. Okey, ini namanya tertupai. Okey, sekarang kita nak bina ayat. Guna kata ganda separa. Kita nak bina ayat lain. Okey, yang pertama tetamu. Siapa boleh buat ayat guna tetamu? Bagi satu ayat. Ayat mudah je. Tetamu. Cepat. Dah 10:17 dah tu. Dah lewat lah. Siapa nak cuba bagi ayat tetamu? Ayat yang mudah. Ada tetamu Datang. datang ke rumah saya. Okey, boleh. Ada tetamu datang ke rumah saya. Boleh? Bagus. Lagi? Ada lain? Terima kasih yang Zekai. Ada idea tu. Lagi yang lain? Tetamu. Buat ayat satu. Tetamu. Tadi yang Zekai dah bagi tahu satu contoh. Ada tetamu datang ke rumah saya. Tu satu contoh ayat. Ya, cikgu tahu dah pukul 10.15 Lee Mi Hong. Kita boleh habis awal. Tapi dengan syarat kamu bagi kerjasama. Kalau kamu buat diam je, bila kita nak habis ni? Cikgu nak ajar sampai faham. Okey, cepat. Tak ada lah. Kalau tak ada, tak apalah. Kita nak cepat sebab kawan kamu kata dah 10.15. Sekarang dah 10.19 Dah lewat dah. Okey, contoh ayat dia. Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri sesuatu majlis. Dan ya, Sam, kenapa? Ayat. Bina ayat. Bina ayat. Ya, ni dalam buku bina ayat. Nanti kamu tengok apa yang nak kena buat. Okey, contoh ayat yang lain. Ibu melayan tetamu di ruang tamu. Ibu melayan tetamu di ruang tamu. Okey. Kita tengok yang kedua. Kekuda. Macam mana nak bina ayat kekuda? Kekuda rumah itu sangat kukuh. Kukuh apa maksud? Tahu tak kukuh? Siapa tahu kukuh tu apa? Tak tahu. Ibi tahu Ibi. Kukuh tu apa Ibi? Tahu. Kukuh tu apa? Okey, kukuh ni nama lain dia kuat. Strong. Kuat. Boleh? Kukuh. Kuat. Bahasa Cina cikgu tak tahu. Kalau bahasa Melayu cikgu tahu. Okey, kukuh maksudnya kuat. Boleh faham? Kuat. Tak ada goyang lah. Kukuh. Rumah kita kuat. Kita tolak pun tak ada jatuh. Sebab dia kuat. Dia kukuh. Boleh faham? Kalau rumah kita tak kukuh, kamu tolak, rumah runtuh. Berani ke duduk dalam rumah macam tu? Mesti tak berani kan? Nanti habis kamu. Tengah tidur, rumah jatuh atas kamu, mati. Okey.
Baik, yang kedua, rumah itu menggunakan kekuda besi yang lebih ringan dan bebas daripada masalah anai-anai. Ayat yang ketiga, perkataan yang ketiga iaitu kekisi. Okey, kita lajukanlah sebab dah lewat. Kekisi rumah tradisional Melayu itu sangat unik ukirannya. Boleh juga buat ayat, kekisi rumah saya diperbuat daripada besi yang tahan karat. Tahu apa itu besi tahan karat? Stainless steel. Yang besi warna krom tu. Pernah tengok tak? Stainless steel. Macam yang Zekai. Rumah kamu pakai stainless steel. Besi, betul tak? Yang tak karat. À, Kan? Pagar rumah kamu, betul tak? ờ, Yang pagar tu warna macam putih tu kan? ờ, Pagar tu dia tak karat. Okay, dia tak karat. Contoh macam yang ada dekat jam Ni besi ni. Ni. Nampak ni? Yang warna macam ni. ờ, Pernah tengok tak? Okay, besi yang macam ni besi tahan karat. Dia tak berkarat. Rusting. Karat tu rusting. Karat tu dia akan bertukar je. ini à? Ini à? Ya, betul. Tu stainless steel. Besi yang tidak senang karat. Dia bukan tak boleh karat, dia boleh karat tapi dia tahan karat, dia lambat nak karat. Kalau karat pun kamu lap, dia hilang karat tu. Sebab besi dia besi yang baik lah. Okey. Baik, dan yang terakhir perkataan tertupai. Tertupai tu boleh buat ayat macam ni lah. Tertupai yang ada pada rumah tradisional Melayu itu sangat unik ukirannya. Ataupun tertupai digunakan untuk menahan tiang rumah supaya lebih kukuh. Okey, kerja kamu nanti salin ayat dalam buku bina ayat. Okey, bina ayat. Saya tidak mempunyai kabel rangkaian di rumah saya sekarang. Jason Lim. Oh, tak ada internet ke apa, Jason Lim? Okey. Baik. Tak apa, kalau nanti tak dapat teruskan kelas ni, kamu tengok dekat dalam Google Classroom. Kerja kena buat dekat Google Classroom. Tengok di Google Classroom. Jangan risau. Semua cikgu letak dekat Google Classroom. Okey, yang ni buku bina ayat. Nanti buat ada 4 ayat. Kamu buat 4 ayat. Okey. Baik, yang terakhir rumusan lah. Kita belajar apa hari ni Berkaitan apa? Kita belajar apa ni? Daripada tadi ni. Kita belajar apa? Kata ganda. Bina ayat menggunakan kata Ganda. Kata ganda separa. Okey, kita bina ayat guna kata ganda separa. Okey, ni kerja kamu untuk buku aktiviti senang aja. Dia suruh warna kan? Warna. Tahu apa itu warna? Color. Okey. Pak Hamid membawa tetamunya melihat permainan apa tu? layang, Layang-layang. Layang-layang, lelayang. Okey, lelayang. Layang-layang. Lelayang. Maksudnya layang-layang. Okey, jadi warnakan lelayang. Okey, nombor 2. Keunikan seni ukiran, kekisi, tertupai. Itu sungguh istimewa. Apa jawapan dia? kekisi, Kekisi. Dekat tingkap kekisi kayu atau besi atau sebagainya yang dipasangkan tegak pada tingkap. Okey, sebenarnya Encik Fuad sedang melayan apa? Itu dengan mesranya. tetamu, Tetamu. Okey, warnakan tetamu. Bantal kekuda kekabu ini hadiah Puan Alia kepada Puan Chai. Bantal apa? kekabu. Kekabu. Kenapa tak boleh kekuda? Kekuda tadi dekat bumbung rumah. Betul tak? Kayu dekat bumbung rumah. Takkanlah bantal kayu bumbung rumah kot. Okey, bantal kekabu. Kekabu. Okey, nama sejenis pokok atau buahnya yang berisi seperti kapas. Tahu kapas? Tahu kapas? Tak tahu. Kena tunjuk kena tunjuk. Cikgu risau kalau kamu tak faham. Nanti kamu kata cikgu apa ni tak faham. Okey, sekejap Sekejap je. Kita tengok.
Kekabu. Ni yang macam ni. Pernah tengok tak? Ada dalam bantal. Pernah tengok tak? Oh, ini ya. Oh. Pernah tengok tak? Oh. Pernah tengok tak? Yang ada dalam bantal tu. Pernah? Yang ni bukan kekabu. Yang ni polyester. Kalau kekabu dia macam ni. Ni. Dia datang dari pokok. Pokok dia. Ni pokok dia macam ni. Lu nampak tak? Pernah Ada. jumpa tak? Pernah nampak tak? Saya ada. Siapa yang pernah tengok dia tahu lah. Okey. Dan yang terakhir. Okey, nombor 5. Sup. Berbola atau berbuli. Ikan di atas meja itu untuk rakan-rakan Puan Lai. Sup apa? Berbola. Berbola ikan. Berbola ikan tu fish ball. Tahu fish ball? Pernah makan? Pernah. Pernah. Fish ball bahasa Cina panggil apa? 鱼丸。 Pernah makan Jason Lim? 白色的那个鱼丸啊，咸 Apa? 咸的 Panggil apa? Yuan. 鱼丸。 Yuan. Yu tu ikan kan? 啊 Wan tu apa? Bola. 啊 Yuan. Wan tu bola. Nama cikgu Wan Rizwan bola. Okey, baik. Jadi ini saja kerja kamu. Senang kan? Okey, nanti dah siap. Dah siap, ambil gambar, letak dekat Google Classroom Yang mana yang tak siapkan kerja lagi, siapkan kerja. Tak lama nanti kita dah nak buka sekolah. Okey, kita sekolah bila? 17 Oktober, betul? Betul. 17 Oktober. Tak lama lagi. Ya, Aina. Yeay. Cikgu cakap boleh je sekolah ataupun tak nak datang sekolah. Yang tak nak datang sekolah tu kena Google Meet lah. Cikgu tak pasti lagi yang tu. Cikgu tak pasti lagi. Sebab nanti bila cikgu dah pergi sekolah, cikgu dah kena ajar murid dekat sekolah. Macam mana cikgu nak buat Google Meet? Macam mana cikgu nak ajar murid kat sekolah? Jadi kelang kabut. Jadi bila dah suruh pergi sekolah, kena pergi sekolah. Sebab masa Google Meet, cikgu suruh Google Meet, kena Google Meet. Jadi kita ikut arahan je. Cikgu ikut arahan. Cikgu pun kerja dengan orang. Cikgu kuli je. Tahu kuli? Tahu apa itu kuli? Cikgu bukan bos Cikgu ikut je arahan. Orang suruh ajar, ajar. Dekat sekolah suruh pergi sekolah, pergi sekolah. Sebab cikgu pun bukan bos. Kalau cikgu bos tak apa. Tak nak pergi pun tak nak kan. Tapi cikgu pun makan gaji. Jadi terpaksa ikut. Okay, COVID ke tak ada COVID ke nak buat macam mana? Terpaksa ikut. Kita cuma harap kita sentiasa sihat. Kalau tak sihat jangan datang sekolah. Itu je. Okay? Okay, jadi itu Ya, apa? Cikgu, kalau you tak ikut deh. Kalau cikgu tak ikut, kamu rasa cikgu jadi apa? Apa jadi kat cikgu kalau cikgu tak ikut? 等一下不要走先啊，懂吗？那个不要走先。 Siapa boleh jawab? 那个 Kalau cikgu tak nak ikut, apa jadi dekat cikgu? Tak ada money. Tak ada money cikgu kena buang kerja. Cikgu fired, you fired. Kan, cikgu kena buang kerja, cikgu nak kerja apa? Tak ada kerja. Jadi tak ada kerja, tak ada duit. Tak ada duit nak makan apa? Kan? Jadi makan rumput lah. Makan rumput. Okey, jadi makan rumput. Okey. Jadi faham apa yang cikgu ajar hari ni? Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu. Boleh Boleh dapat sesuatu Boleh. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Anytime, bila-bila masa. Kalau cikgu dapat jawab, dapat balas waktu itu, bagus. Tapi kalau cikgu tengah drive ke apa ke, cikgu lambat sikit lah balas. Okey? Okey, itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Sama-sama. Bye. Okey, bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.